Kabinet Ismail Sabri sasarkan 100 hari ukuran pencapaian. Dalam keadaan negara diancam pandemik COVID-19 dan ketidakstabilan politik Perdana Menteri ke-9, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akhirnya tampil mengumumkan barisan kabinet beliau yang merangkumi 27 kementerian dan 5 portfolio menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dalam memastikan kestabilan kerajaan ini berterusan agar kepentingan rakyat dan negara tidak terjejas, Ismail Sabri membuat keputusan mengekalkan 2 pemimpin utama bersatu di kementerian sebelum ini. Datuk Seri Azmin Ali kekal di Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI dan Datuk Seri Hamzah Zainuddin kekal di Kementerian Dalam Negeri. Dalam menghargai kerjasama Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, Ismail turut membawa masuk Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Dato' Azumo sebagai Menteri Belia dan Sukan. Mengimbangi perubahan dari UMNO pula, Ismail Sabri melantik Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein sebagai Menteri Kanan Pertahanan dan mengekalkan Ketua Wanita UMNO, Datuk Noraini Ahmad di Kementerian Pengajian Tinggi. 2 nama lain yang dibawa masuk ke dalam kabinet ialah Datuk Seri Noh Omar sebagai Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan Datuk Seri Syahidan Kasim sebagai Menteri Wilayah Persekutuan. Tan Sri Anwar Musa dilihat menjadi jurucakap kerajaan sejak beberapa bulan lepas dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memulihkan semula sistem penyampaian dan penerangan kerajaan. Dalam masa yang sama, Ismail Sabri membuat keputusan drastik menggugurkan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Dr. Khairuddin At-Takiri dari PAS yang sebelum ini terlibat dengan beberapa kontroversi. Ismail membawa masuk Ahli Dewan Ulama PAS, Senator Idris Ahmad sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dan memberi peranan lebih besar kepada Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan yang diberi portfolio Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Sudah tentu pengumuman Ismail Sabri ini akan disambut sinis oleh sebahagian rakyat yang mahu melihat perubahan drastik anggota kabinet. Namun realitinya tidak sama dengan apa yang diimpikan. Perdana Menteri perlu mengambil kira kehendak parti-parti komponen lain dari Bersatu, PAS, Barisan Nasional dan Gabungan Parti Sarawak dalam menentukan anggota kabinetnya. Bagaimanapun, tolak ansur Ismail Sabri diikuti dengan amaran dan panduan yang tegas. Saya akan pastikan kabinet ini menekankan budaya kerja berprestasi tinggi. Justru, setiap kementerian perlu membuat perancangan jangka pendek dan jangka panjang serta mencapai sasaran yang ditetapkan. Untuk itu, setiap kementerian perlu membuktikan pencapaian awal mereka dalam tempoh 100 hari pertama. Ismail juga berjanji kabinet beliau akan berorientasikan hasil yang berlandaskan kepada 3 prinsip iaitu peka dengan keperluan semasa, bertanggungjawab dan amanah serta mengembalikan semula keyakinan rakyat. Dalam ucapan tersebut, Ismail turut mengingatkan rakyat mengenai keadaan negara hari ini dan berharap semua pihak dapat bekerjasama memulihkan negara ini. Realitinya kita masih berhadapan dengan cabaran dan rintangan. Pun begitu, saya yakin dan percaya bahawa tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Kerana Yang Maha Esa tidak akan menguji hamba-Nya melebihi kemampuan. Berikut adalah senarai anggota Kabinet Perdana Menteri ke-9, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob.